Okey, seterusnya kita nak tengok struktur respirasi untuk ikan pula. Okey, struktur respirasi untuk ikan ialah insang. Okey, gambar rajah dekat sini. Okey, insang terdiri daripada lengkung insang dan juga filamen. Kalau kita tengok gambar rajah dalam buku teks macam ni lah lebih kurang Okey, ni gambar rajah filamen insang dan juga lengkung insang. Okey, filamen ni dia dalam dua barisan. Kalau kita tengok sini dia macam dua barisan macam ni kan. Satu barisan, dua barisan, satu barisan, dua barisan, dia melengkung macam ni lah. Dia macam tu. Okey. So ni adalah filamen dan filamen insang merupakan permukaan respirasi untuk ikan. Okey, kita tengok di sini. Okey. Jadi untuk ikan ni, tulis kat sini ikan. Sekejap ya. Tulis ikan. Okey. Struktur respirasi adalah insang. Ini adalah struktur respirasi. Struktur respirasi adalah insang. Jadi untuk nota bagi ikan ni, saya nak awak lukis gambar rajah ni Lukis gambar rajah insang ni. Lukis yang simple macam ni dan labelkan. Gambar rajah ni awak lukiskan. Simple saja buat lukisan macam ni. Kemudian labelkan ini adalah lengkung insang, ini adalah filamen. Filamen adalah merupakan permukaan respirasi. Okey, kenapa filamen ni jadi permukaan respirasi? Bila sebut permukaan respirasi ni maksudnya permukaan untuk pertukaran gas berlaku. Oksigen masuk, karbon dioksida keluar. Jadi dia berlaku pada filamen. Okey, kita tengok ciri yang pertama. Filamen mempunyai banyak unjuran nipis. Filamen mempunyai banyak unjuran nipis dan pipih yang disebut sebagai lamela. Bilangan filamen dan lamela yang banyak memberikan jumlah luas permukaan yang besar bagi proses pertukaran gas yang cekak. Bila kata proses pertukaran gas tu, pertukaran gas oksigen dengan gas karbon dioksida. Jadi dia mempunyai JLP yang besar. Sebab kita tengok apa beza filamen dan lamela. Okey, lamela yang ni Okey, kalau boleh cikgu zoom macam ni, ini adalah filamen, ini adalah filamen insang. So lamela ni struktur yang kat dalam ni. Ni kita tengok ni. Okey, kita besarkan lagi. Ni lamela. Yang merah dengan biru tu adalah salur darah. Okey. Yang merah membawa darah beroksigen, yang biru tu darah terdioksigen. So lamela tu yang ni, struktur yang macam ni. Ni adalah lamela. Ni. Yang ni lamela ni. Ni lamela. Lamela ni lagi halus daripada filamen lah. Lamela ni banyak. So kita zoomkan lamela tu macam ni lah. Ni lamela tu. Ni lah lamela. Okey. Dalam lamela ni ada banyak rangkaian kapilari darah. So yang ni semua ni kapilari darah. Yang merah ni darah beroksigen, yang biru ni darah terdioksigen. So dalam lamela tu ada banyak kapilari darah. Jadi kita tengok balik. So kenapa filamen dipilih sebagai permukaan respirasi? Sebab filamen ni mempunyai banyak unjuran nipis dan pipih yang disebut sebagai lamela. Jadi bilangan filamen dan lamela yang banyak ini memberikan jumlah luas permukaan yang besar untuk proses pertukaran gas. Okey. Yang kedua, membran lamela adalah sangat nipis. Okey. Ni adalah faktor yang kedua. Tadi banyak kan? Sekarang ni membran lamela tadi nipis. Okay, nipis untuk memudahkan proses resapan. Okay. Kita bahagi dua. Kita bahagi dua yang ni. Okay, membran lamela ni nipis untuk mudahkan proses resapan gas respirasi. Bila sebut gas respirasi tu maksudnya refer kepada gas oksigen dan gas karbon dioksida. Ini yang pertama. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang ni yang ketiga. So kita pecahkan. Ini adalah poin yang ketiga.
Yang point ni bawa kat sini. Okey. Lamela dibekalkan dengan banyak kapilari darah. Poin yang ketiga, dia ada banyak kapilari darah untuk memudahkan proses resapan dan pengangkutan gas respirasi. Nak sebut gas respirasi pun boleh, nak sebut gas oksigen dengan gas karbon dioksida pun boleh. Jadi untuk ini awak pecahkan jadi 3 poin ya. Dalam poin yang kedua ni ada 2 lagi poin. So pecahkan asing-asing. Okey, yang pertama, lamela tu dia banyak. Jadi bila banyak, jumlah luas permukaan tu besar untuk memudahkan proses resapan gas. Yang kedua, membran lamela dengan filamen tu nipis. Bila nipis, memudahkan proses resapan gas respirasi. Yang ketiga, lamela tadi dibekalkan dengan banyak kapilari darah. Jadi untuk memudahkan proses pengangkutan oksigen dan karbon dioksida. Kapilari darah tu lebih pada proses pengangkutan. Nipis tu memudahkan resapan. Okey? Jadi untuk ikan, yang ni dia punya ciri-ciri dia. Okey, seterusnya kita tengok pula untuk katak. Okay, katak, kalau kita tengok gambar kat dalam buku teks ni, struktur respirasi katak dan penyesuaiannya. Katak dia menggunakan dua permukaan respirasi. Pertama kulit dan juga peparu. Okey, kita tengok di sini ya. Jadi untuk katak, saya nak awak buat nota macam ni. Macam ni. Ni untuk katak. Struktur respirasi katak. Katak ada 2 permukaan respirasi. Permukaan ni adalah permukaan respirasi ya, iaitu kulit dan juga peparu. Ini adalah permukaan respirasi. Okey, kita tengok kulit. Kenapa kulit ni jadi permukaan respirasi untuk katak? Okey, sebab kulit adalah nipis. Kulit katak dia nipis. Dan bila nipis, dia telap terhadap gas respirasi. Kulit dia nipis sangat. Bila nipis, dia mudahlah gas oksigen nak masuk dan gas karbon dioksida nak keluar. Okey, yang pertama. Yang kedua, kulit katak dia sentiasa basah dan lembap. Bila basah dan lembap, gas oksigen boleh larut dulu sebelum dia meresap. Contohnya macam ni. Ni. Macam mana saya nak ukir katak, saya pun tak pandai. Ni katalah ni katak lah kata. So, gas oksigen tadi, sebelum dia nak masuk ke dalam katak ni, dia akan larut pada lembapan yang ada pada kulit katak ni. Ni lembapan ni. Ni yang warna biru ni adalah kelembapan. Maksudnya wap air. Jadi oksigen akan larut. Akan larut dahulu sebelum meresap masuk. Sebab tu kena lembap. Bila dia dah larut, and then baru dia boleh meresap masuk. Okey? Kulit adalah nipis dan sangat telap terhadap gas respirasi. Yang kedua, kulit dia lembap, membenarkan gas respirasi melarut ke dalamnya. Dan yang ketiga, kat bawah kulit katak tu ada banyak jaringan kapilari darah. Di bawah kulit. Kat bawah kulit katak tu sebenarnya ada banyak jaringan kapilari darah. Dan jaringan kapilari darah ni penting untuk mengangkut gas respirasi. Masa bila katak menggunakan kulit sebagai dia punya struktur respirasi dia? Dalam keadaan dia tak aktif. Dalam keadaan dia duduk senyap tu kan, katak bukan selalu bergerak kan. Jadi dalam keadaan dia kurang aktif, dia gunakan kulit untuk pertukaran gas dia. Okey. Istimewa katak ni kan dia boleh duduk dalam dua alam kan. Satu di air, satu lagi di darat kan. So dia ada 2 lah, satu kulit dan juga peparu. Okey, kita tengok peparu pula. Okey. Peparu katak ni, permukaan peparu katak ni berlipat-lipat. Dia berkedut, kulit dia berkedut-kedut.
kulit peparu katak ni, dia macam ni. Kulit kan macam ni kan. Tapi kulit peparu katak ni dia macam ni, berkedut-kedut. Kulit dia berkedut-kedut ni. Bila kulit yang berkedut ni berlipat dan berkedut, jadi jumlah luas permukaan tu jadi lebih besar. Bila jumlah luas permukaan tu besar, resapan gas mudah berlaku. Okey? Kita bandingkan permukaan kulit yang berkedut ni dengan permukaan kulit yang lurus macam ni. Yang berkedut ni kalau kita tarikkan dia akan jadi permukaan dia lebih besar kan. Yang bawah ni besar macam ni je kan. So, lagi senang lah oksigen nak masuk. Oksigen boleh masuk kat sini, oksigen boleh masuk kat sini, oksigen boleh masuk kat sini, boleh masuk kat sini. So, luas permukaan untuk berlakunya resapan tu lebih besar. Okey, yang kedua, membran peparu yang nipis. Dah lah dia berkedut. Dah lah permukaan peparu tu sendiri berkedut. Yang berkedut tu apa dia? Permukaan peparu. Okey. Jadi, dah lah permukaan peparu tu berkedut dan berlipat-lipat. Yang kedua, nipis pula. Membran peparu atau permukaan peparu yang nipis. Jadi, ini memudahkan resapan gas respirasi. Ini berlipat-lipat ni untuk tujuannya menambahkan jumlah luas permukaan ya. Kemudian dinding peparu katak ni sentiasa lembab. Lembab untuk memudahkan proses oksigen tadi larut dahulu sebelum meresap. Oksigen kena larut dahulu sebelum meresap. Yang ketiga, peparu juga kaya dengan jaringan kapilari darah bagi mengangkut gas respirasi. So, dia ada 1, 2, 3, 4. Dan peparu katak digunakan apabila katak ni berada dalam keadaan yang aktif. Jadi, dia pakai peparu dia. Okey? Jadi, untuk katak, buat macam ni ya. Okay, seterusnya, kita tengok pula struktur respirasi manusia dan penyesuaiannya. Struktur respirasi manusia dan penyesuaian. Okey. Untuk manusia, permukaan respirasi adalah alveolus. Okay, kita tengok sini gambar rajah. Okey, ni alveolus. Alveolus adalah merupakan kita punya permukaan respirasi. Okey. Ni gambar rajah alveolus yang saya ambil lagi clear lah. Nampak alveolus ni dia kecil dan dia banyak. Dia kecil, dia macam berbola guli-guli tu. Tapi dia kecil dan banyak. Kenapa Tuhan jadikan alveolus manusia ni kecil dan banyak? Dia macam permukaan peparu katak tadi lah. Apabila dia kecil dan banyak. Okay, ni untuk manusia. Salin yang ni ya. Ni. Ambil yang ni salin ni. Nanti yang benda ni semua awak kena salin lah. Ni. Okay. Bilangan alveolus yang banyak menyediakan jumlah luas permukaan yang besar untuk resapan gas respirasi. Okay. Yang pertama. Yang kedua, dinding alveolus sentiasa lembab. Macam peparu katak tadilah. Tapi kita ni bukan peparu kita, tapi kita punya dinding alveolus. Dinding alveolus sentiasa lembab. Dinding alveolus. Yang tadi tu permukaan peparu. Tu beza sikit ya. Dinding alveolus sentiasa lembab. Ini memudahkan gas oksigen dan gas karbon dioksida larut dahulu sebelum meresap masuk. Mesti lembab sebab nak bagi dia larut. Kemudian yang ketiga, alveolus dilengkapi dengan jaringan kapilari darah yang banyak untuk memudahkan proses pengangkutan gas respirasi. Yang keempat, dinding alveolus nipis, iaitu setebal satu sel memudahkan proses resapan gas. Dinding alveolus tu sangat nipis. Ni dinding ni. So, dia ada 4 ciri salin ni. Rujuk muka surat 131. Jadi, tulis ini sebagai nota. Okey.
Kalau boleh cikgu ulang lagi sekali apa yang nak kena tulis sebagai nota. Saya ulang lagi sekali. Kita mulakan dengan okay. Yang ni yang tadi yang mula-mula. Kemudian untuk belalang, salin yang ni sistem trakea, tolong salin. Kalau awak tengok YouTube ni awak tahulah benda apa awak kena buat Yang ni awak salin. Kemudian saya nak awak salin benda ni. Lukis gambar rajah sekali, salin. Okey. Kemudian untuk ikan, lukis yang ni dan salin ni. Salin. Dan untuk katak, salin yang ni semua ni awak salin. Dan untuk manusia, awak salin yang ni. Tulislah tajuk kat atas, struktur respirasi manusia dan penyesuaiannya. Okey, untuk manusia yang ni. Okey, dan yang terakhir kita nak tengok perbandingan dan perbezaan struktur respirasi manusia dan haiwan. Perbandingan. Bila ada perbandingan, maksudnya kena ada persamaan dan perbezaan. Okey, kat sini saya nak awak salin jadual 8.1 iaitu persamaan dan perbezaan. Okey, kita tengok sama-sama. Persamaan, kesemua struktur respirasi mempunyai nisbah JLP per I kepada isi padu yang besar bagi pertukaran gas yang lebih cekap. JLP per I kena besar. Kenapa sebab apa JLP per I besar? Okey, ini adalah untuk memudahkan proses resapan. Yang kedua, kesemua struktur respirasi mestilah nipis untuk memudahkan resapan. Yang ketiga, semua struktur respirasi mestilah sentiasa lembab memudahkan gas respirasi larut dahulu. Dan yang keempat, struktur respirasi dilengkapkan dengan jaringan kapilari darah kecuali serangga untuk membenarkan proses pengangkutan. Ini persamaan, yang ini perbezaan. Perbezaan yang awak buat kotak macam ni lah. Okay? Untuk serangga, struktur respirasi ataupun permukaan respirasi adalah trakeol. Struktur respirasi dengan permukaan respirasi lebih kurang sama je. Okay, serangga trakeol. Macam mana dia boleh mencapai nisbah JLP per I yang besar? Sebab bilangan trakeol yang banyak. Ikan, filamen dan lamela insang. Bilangan filamen dan lamela insang yang banyak. Katak, kulit dan peparu. Okay. Permukaan dalam peparu yang berlipat-lipat dan keseluruhan permukaan kulit. Dan yang keempat, manusia, struktur respirasinya adalah alveolus, iaitu bilangan alveolus yang banyak. So, saya nak awak salin yang ini. Tolong salin yang ini. Dan yang last sekali, untuk 8.1 ni, kita nak buat praktis formatif 8.1. Yang ni, nombor 1 tak perlu buat. Nombor 2 pun tak perlu sebab kita dah tulis nota. Nombor 3 pun tak perlu sebab kita dah tulis dalam nota. Dan saya nak awak buat nombor 4 saja. Ramalkan apa yang berlaku kepada ikan. Apa yang berlaku pada ikan. Tengok soalan dia. Ramalkan apa yang berlaku kepada ikan yang insangnya terkoyak bila tersangkut pada jaring. So, dia tanya apa yang jadi pada ikan. Ikan itu akan mati. Jawapan dia, ikan itu akan mati. Titik. Sebab bila insang terkoyak, bermaksud permukaan respirasinya telah rosak. Insang dia terkoyak, jadi permukaan respirasinya telah rosak. Bila permukaan respirasinya telah rosak, gas respirasi tak boleh meresap, masuk dan keluar. Bayangkan, dia punya tempat laluan gas oksigen tu dah rosak. Macam mana dia nak dapat bekalan oksigen? Sebab itulah dia mati. Okey, jawapan dia cikgu ulang lagi sekali. Sebab permukaan insang yang merupakan permukaan respirasinya telah rosak. Ini akan menyukarkan
proses resapan gas respirasi. Okay. Praktis formatif 81 ni jawab nombor 4 sahaja. Jadi kita dah habis 8.1. InsyaAllah lepas ni kita tengok sedikit 8.2. Mekanisme pernafasan.